ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغدوا عالما أو متعلما أو مستامعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتحلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sama kita muliakan secara pengurusi majlis Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan barisan pimpinan jawatan kuasa pengurusan masjid, pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, anak-anak yang saya kasihi dan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam ini dapat kita menyambung lagi kuliah ataupun menyambung pertemuan yang telah kita lakukan sebelum ini. Kita harapkan pertemuan pada malam ini dijadikan lebih baik daripada yang sebelumnya, dengan arti kata yang lain, dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita di dalam kita bercakap khusus dalam bab munakahat, dalam fiqh munakahat, iaitu pada malam ini kita masuk kepada tajuk iaitu kedudukan keluarga dan penjagaannya di dalam Islam. Sebab keluarga ini merupakan komponen-komponen yang telah terbentuk, yang dibentuk oleh syarak. Ianya merupakan sebagai suatu rahmat Allah. Sebab bila kita ada hukum perkahwinan sebagai suatu rahmat Allah, supaya dapat hidup kita berkasih sayang, kita ada keluarga, maknanya ia merupakan satu anugerah Allah. Keluarga ini satu anugerah Allah ataupun sebagai satu rahmat dan nikmat yang wajib kita pelihara, ya? Wajib kita pelihara. Berkeluarganya mudah, tetapi nak menjaganya, maka Islam meletakkan yang pertama sekali iaitu kedudukan keluarga dan juga penjagaan di dalam Islam, ya? Tentulah apabila Allah Ta'ala mewajibkan kita hidup berkeluarga, perkahwinan, bila kita ada anak, maka wajib kita menjaga keluarga itu supaya ia sempurna, ya? Kita mudah berkeluarga tetapi nak menjaganya susah. Nak beranak tu mudah, ya? Tetapi menjaga anak-anak itu, jaga keluarga itu. Pertama, pengertian keluarga di sini, keluarga dari segi bahasa ialah kelompok individu yang mempunyai hubungan rapat dengan lelaki tertentu, ya? Maknanya dari segi bahasa, satu kelompok, satu kumpulan individu, yang mana individu ini dia merupakan ada hubungan rapat dengan seseorang. Dari lelaki lah ketua dari segi bahasa. Dari segi istilah keluarga dalam sistem Islam ialah satu sel atau kelompok yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek, anak lelaki dan anak perempuan serta cucu-cucu dan seterusnya, ya? Itu dari segi istilah syarak. Mana bila berlakunya perkahwinan, maka wujudlah keluarga. Lelaki tadi bergelar suami dan wanita itu bergelar isteri. Kalau tidak melalui pernikahan, duduk sama-sama, dia tidak mendapat title ini. Itu sebab apabila seorang perempuan
Bila berkahwin, bermakna dia sudah bergelar sebagai seorang isteri. Makna apabila dia keluar rumah, ingat dia sebagai isteri. Bermakna dibawa bendera suami. Kalau kita ni sebagai suami pula, bermakna kita keluar itu sebagai suami kepada isteri. Kalau tidak isteri pun isteri-isteri, bermakna orang yang ada isteri ramai. Kemudian bila kita ada anak, bergelar seorang ayah. Ini satu nikmat, satu anugerah. Kemudian bila anak kita pula berkahwin, maka anak itu merupakan cucu kita. Mana anak kita berkahwin pula dia ada zuriat, maka dia ada hubungan, iaitu datuk. Sudah bergelar pula sebagai seorang datuk, cucu, cicit, kemudian piut. Keturunan mesti daripada bapa, anak, cucu, cicit, piut, fiat, tokar gitu. Itu keturunan. Kalau kata ni datuk moyang monyet. Itu Nabi kata manusia dah kepada monyet. Betul lah tu. Tapi bukan kita, dia seorang lah. Kita tidak ada teori. Kita daripada Adam alaihissalam. Mana dengan perkahwinan ini, maka wujudlah kelompok-kelompok melalui pernikahan itu, ya. Jadi keluarga merupakan tiang asas bagi masyarakat. Jika individu merupakan batu bata yang paling penting dalam pembentukan masyarakat, keluarga pula merupakan sel yang paling penting untuk menghidupkan asas tersebut. Jadi maknanya daripada keluarga lah komponen-komponen kecil untuk melahirkan masyarakat. Mula-mula individu itu lahir daripada masyarakat, maka masyarakat itu membentuk negara. Sebab bila satu kelompok manusia hidup berkeluarga, di antara keluarga dengan keluarga itu, bila dah banyak keluarga itu, maka jadilah satu perkampungan, taman, kemudian jadilah satu negeri, satu negara. Itu maknanya besar aset keluarga itu sendiri. Jadi maknanya kalau negara itu dia nak membangunkan, katakanlah pembangunan yang berapa ribu tangga pembangunan, maka ingat tangga pertama ialah membina sebuah keluarga. Jadi kalau negara itu nak hancur, dia akan hancurkan keluarga-keluarga itu dulu. Menghancur remaja-remaja itu komponen daripada keluarga. Sebabnya bila kita nak membentuk remajanya, membentuk rakyatnya, maka dia kena bentuk keluarga itu. Maka kita sebagai seorang Islam, kita beruntung. Sebab bila nak bentuk negara, nak bentuk masyarakat itu, maka ada dia punya tangga-tangga dia. Bila masyarakat, bila keluarga itu baik, maka baiklah masyarakat itu. Apabila dia hidup dalam satu masyarakat, keluarga itu seperti mengimarahkan masjid ini, bermakna kita bawa keluarga kita. Kita bentuk keluarga itu atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, individu merupakan satu juzuk daripada keluarga yang mengambil ciri-ciri istimewa keluarga tersebut. Ini adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zurriyatan ba'daha min ba'd. Mereka berkembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang sebahagiannya berasal daripada sebahagian yang lain. Maknanya bila berkeluarga ni dia akan membiak. Di antara keluarga tadi dengan hukum perkahwinan, maka dia akan berkembang. Kalau tuan yang ada anak 5-6 orang, tentulah anak itu dididik membesar. Kemudian mereka akan berkahwin, wujud pula keluarga baru. Mana kita sudah ada tubisan kita. Di antara tubisan itu ada tubisan dia.